Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf AS bermula sejak baginda masih kanak-kanak lagi. Baginda bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud padanya. Nabi Yusuf AS juga merupakan anak yang paling disayangi oleh bapanya, iaitu Nabi Yaqub AS. Sehingga saudaranya merasa cemburu dan mereka merancangkan suatu rancangan untuk membuang Nabi Yusuf. Pada hari sebelum mereka menjalankan rancangan, saudara-saudara Nabi Yusuf AS pergi menghadap bapa mereka untuk meminta izin membawa Nabi Yusuf bermain bersama mereka. Tetapi bapa mereka bimbang akan keselamatan Nabi Yusuf AS yang mungkin akan dimakan serigala jika mereka tidak menjaganya. Mereka berjaya menjalankan rancangan itu dengan membuang Nabi Yusuf AS ke dalam sebuah perigi buta dan pulang ke rumah dengan berpura-pura menangis dan mengatakan kepada bapa mereka bahawa Nabi Yusuf telah dimakan serigala sambil menunjukkan baju Nabi Yusuf AS yang penuh dengan darah. Nabi Yaqub AS tetap tidak percaya dan mengatakan anak-anaknya berdusta kerana cerita mereka itu tidak masuk akal. Nabi Yaqub AS hanya bersabar dan memohon Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, baginda Nabi Yusuf AS telah dijumpai oleh rombongan pedagang yang berhenti untuk mengambil air di perigi. Pedagang itu terkejut apabila melihat seorang kanak-kanak kecil di dalam perigi itu. Lalu mereka mengeluarkan Nabi Yusuf AS daripada perigi dan membawa baginda ke Mesir. Di sana, baginda telah dijual dan dibeli oleh seorang bangsawan salam berkhidmat sebagai hamba di Mesir sehinggalah baginda dewasa. Dan setelah Nabi Yusuf meningkat remaja, Nabi Yusuf telah membesar menjadi seorang yang amat tampan sehinggakan isteri kepada pembesar tersebut telah menaruh perasaan kepada Nabi Yusuf dan sehingga ingin mengajak Nabi Yusuf berzina dengannya. Tetapi Nabi Yusuf telah menolak dan Siti Zulaikha telah menarik baju Nabi Yusuf sehingga terkoyak. Dan selepas pada itu, Nabi Yusuf pun telah difitnah atas tuduhan kerana ingin memperkosa Zulaikha. Nabi Yusuf telah dijatuhkan hukuman penjara dan di dalam penjara Nabi Yusuf telah menafsirkan mimpi dua orang pemuda yang mana satunya berkenaan tentang perahan anggur dan satu lagi berkenaan roti yang dimakan oleh burung. Dan Nabi Yusuf telah berpesan kepada yang memerah anggur itu supaya nanti beritahu kepada raja bahawa dia tidak bersalah dan dia telah dizalimi sehingga telah dimasukkan ke dalam penjara. Dan dipendekkan cerita, raja tempat tukang tuan air itu bekerja telah bermimpi dan dia telah menghimpunkan semua menterinya untuk bertanyakan tentang tafsir mimpi, tetapi tiada seorang pun yang dapat menafsirkan tentang mimpinya. Dipendekkan cerita, kisah Nabi Yusuf pun telah diceritakan kepada raja dan Nabi Yusuf pun telah menafsirkan mimpi raja dan telah membuatkan raja merasa gembira dan Nabi Yusuf pun telah dikeluarkan dari penjara dan dilantik sebagai Menteri Kewangan oleh kerajaan tersebut. Dan dalam kerajaan tersebut, Nabi Yusuf telah menguruskan tentang kewangan dan juga pembendaharaan negara. Dan di dalam musim kemarau itu, semua negeri telah datang ke tempat Nabi Yusuf untuk meminta bantuan makanan. Termasuklah yang datang meminta itu adalah adik-beradik daripada Nabi Yusuf AS. Dan dipendekkan cerita, Nabi Yaqub serta isterinya dan juga 11 orang anaknya telah datang dan meminta bantuan daripada Nabi Yusuf. Dan daripada inilah yang telah kita dapati dalam Al-Quran yang Nabi Yusuf menceritakan bahawa dia melihat 11 bintang, satu matahari dan satu bulan sujud kepadanya. Dan semua itu adalah keluarga Nabi Yusuf yang datang dan melakukan sajdatul tahiyah, iaitu sujud sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Yusuf AS. Antara ujian dan cabaran yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang pertama, beliau pernah dibuang ke dalam semak adalah kerana sifat cemburu daripada dan adik-beradiknya, kerana Nabi Yusuf disayangi lebih oleh ayahnya sendiri. Seterusnya ialah ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, iaitu fitnah daripada seorang wanita. Seperti yang kita tahu, Nabi Yusuf telah difitnah oleh isteri kepada tuannya sendiri. Nabi Yusuf telah difitnah kerana berkehendak ke atas wanita itu, sedangkan bahawa wanita itu yang telah menggoda Nabi Yusuf dan ingin melakukan sesuatu ke atasnya.
Mukjizat yang pertama, baginda memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Nabi Yusuf dikisahkan dalam riwayatnya sebagai seorang pemuda yang sangat tampan dan bertubuh tegap, yang membuatkan orang-orang di sekitarnya merasa kagum. Baginda menjadi lelaki idaman ramai perempuan Mesir, termasuk isteri tuannya yang bernama Zulaikha. Tetapi beliau dapat bertahan dan melalui semua ini dengan kesabaran dan keikhlasan. Di dalam kitab Al-Mahabbah karya Imam Ghazali disebutkan, Imam Muhammad bin Asyad berkata, pada masa Nabi Yusuf, penduduk Mesir pernah hidup 4 bulan tanpa makanan. Jika mereka lapar, mereka cukup memandang Nabi Yusuf sehingga ketampanannya menjadikan mereka lupa akan rasa laparnya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Sekumpulan perempuan mengiris-ngiris jari tanpa sedar kerana kagum melihat ketampanan Nabi Yusuf. Mukjizat yang kedua, Nabi Yusuf mampu menafsirkan sebuah mimpi. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus, dan juga melihat dalam mimpinya 7 tangkai gandum hijau di samping 7 tangkai yang lain kering sekali. Tiada siapa pun dapat mentafsir mimpi Fir'aun itu. Pelayan Fir'aun pemuda yang pernah berjumpa Nabi Yusuf di dalam penjara telah memberanikan diri untuk menghampiri Fir'aun, mencadangkan agar Fir'aun merujuk kepada Nabi Yusuf. Fir'aun pergi berjumpa Nabi Yusuf dan memintanya mentafsirkan mimpi. Biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan tersebut. Baginda mentafsirkan, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai untuk menjadikan benih. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya yang orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah, yakni hasil anggur zaitun dan sebagainya. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan kebijaksanaannya membuat Fir'aun terfikir untuk menyerahkan tugas untuk membantunya memimpin negara dan rakyat. Antara ibrah yang dapat kita perolehi dari kisah Nabi Yusuf AS, yang pertama ialah kesabaran, di mana seperti baginda Nabi Yusuf yang sentiasa bersabar dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kemurnian jiwa, dan ini dapat dibuktikan tak kala baginda Yusuf diajak untuk berzina dengan salah seorang isteri dan seorang Mesir yang bernama Zulaikha. Baginda dapat menguasai diri baginda dan mengawal nafsunya ketika itu dengan menolak ajakan tersebut kerana takut kepada Allah. Yang ketiga ialah jiwa besar. Jiwa besar ini dapat kita lihat ketika mana saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk memperolehi hak pembelian gandum dari seorang pembesar Mesir. Dan pada ketika itu baginda boleh sahaja untuk menghukum saudara-saudara baginda, akan tetapi baginda memilih untuk memaafkan mereka.